kita mulakan dalam bab taharah. Mana-mana kitab fiqh, kan, bila dia mulakan perbahasan dia, pertama sekali bab taharah, suci, kebersihan. Dia taharah ni dia lebih lagi daripada bersih. Dia bukan sekadar bersih, dia suci. Suci dengan bersih tak sama, tak sama. Ada yang bersih tapi tak semestinya suci. Nampak? Ada yang bersih tapi tak semestinya suci. Semayang tak tahu semayang ni kena niat. Ada, kita pernah jumpa. Dan ada orang yang bertahun-tahun tapi akhirnya rupanya mandi wajib dia pun tak betul. Kan, tak sah. Kan, mandi wajib pun tak sah. Masya Allah. Jadi ada orang yang semayang contoh. Kan, dia datang semayang takbir, senyap aja, baca dalam hati, tak sah semayang dia. Dia baca Fatihah, semayang sunat kan, dia kata semayang sunat je, baca Fatihah dalam hati je dah, tak sah semayang dia kan. Nampak, jadi bahaya. Jadi benda-benda ni kita pandang remeh. Kan, ambil wuduk kan, ambil wuduk ada tek mata dekat mata, tak sah wuduk. Wuduk tak sah, semayang pun tak sah. Tek mata je. Nampak, nanti ada orang dia pandang remeh. Jadi sebab itu fiqh ibadat ni dia satu benda yang penting, jadi untuk kita bagi perhatian. Jadi setelah kita bincang dengan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, kita setuju untuk kuliah kita yang malam ni dan seterusnya akan datang insya-Allah kita baca bab fiqh ibadat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'ala wa ta'ala wa tadhakkaru wa tadhakkaru wa nafa'atu fa'al fa'al wa istighfar wal hasanatu mustaqim bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala al-huda wa dalalatan khair ibtigha wa jalla maradati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, kita mulakan dalam bab taharah. Mana-mana kitab fiqh, kan, bila dia mulakan perbahasan dia, pertama sekali bab taharah, suci, kebersihan. Dia taharah ni dia lebih lagi daripada bersih. Dia bukan sekadar bersih, dia suci. Suci dengan bersih tak sama, tak sama. Ada yang bersih tapi tak semestinya suci. Nampak? Ada yang bersih tapi tak semestinya suci. Jadi bahaya kan. Jadi sebab kitab fiqh ni dimulakan dengan bab taharah. Jadi Islam ni agama yang sangat pentingkan kebersihan. Jadi bersuci itu, kebersihan itu adalah sebahagian daripada ibadah. Bahkan bukan sebahagian daripada ibadah, syarat untuk ibadah. Tak bersih, tak suci, tak sah ibadah. Masya Allah. Jadi Islam tu agama yang bersih. Kan? Wa thiyabaka fatahhir. Allah firman kepada antara wahyu yang awal lah. Antara wahyu yang awal diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sucikanlah bajumu wahai Muhammad. Kan? Jadi orang Arab dulu dia pakai baju jubah melegit-legit sampai ke tanah. Abu Jahal punya jubah apa semua, Abu Lahab punya jubah, dia orang Arab punya jubah dia melegit-legit sampai ke tanah, sapu jalan. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, wa thiyabaka fatahhir, sucikan bajumu wahai Muhammad. Itu antara wahyu yang awal diterima oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi kita pun dipotong jubah bawah tu supaya pendek, tak labuh sampai sapu jalan, tidak. Jadi jubah Nabi Muhammad itu atas daripada buku lali. Kan? Jadi bersih. Jadi orang kata jubah ni bukannya sunnah, Ustaz. Itu amalan orang Arab. Adat orang Arab. Abu Jahal pakai jubah masuk neraka je. Abu Lahab pakai jubah masuk neraka, memang betul. Abu Jahal pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah. Tapi kita jubah Abu Jahal dengan jubah Rasulullah lain. Sebab tu kena mengaji. Dan kita pakai jubah bukan niat nak ikut Abu Jahal. Kita pakai jubah niat nak ikut Nabi Muhammad SAW. Ada orang kata pakai kopiah bukan sunnah, Ustaz. Orang Melayu kita duk ingat kopiah ni sunnah-sunnah. Itu adat orang Arab. Abu Jahal pakai kopiah, Abu Lahab pakai kopiah, masuk neraka juga. Pakai lebay, dia kata Abu Jahal pak lebay, Abu Lahab pak lebay, pakai lebay masuk neraka juga. Memang betul. Tapi sama ke serban atau kopiah yang dipakai oleh Rasulullah dengan yang dipakai oleh Abu Jahal tu sama ke? Tak sama. Sebab tu kena mengaji. Lain. Jadi kita pun pakai jubah, kita pakai serban, pakai kopiah, ikut Rasulullah. Bukan niat kita ikut Abu Jahal kan. Tak apalah, itu bab lain lah. Walhasil, Islam ni agama yang bersuci, agama kebersihan. Jadi
antara ibadah yang wajib kita kena suci, solat, kan, kena ada wuduk bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecil, hadas besar. Ada orang ingat, hadas kecil itu buang yang kecil, hadas besar tu buang yang besar. Oh, jenuh. Dan kita tanya, tahu tak hadas kecil, hadas besar? Tahu. Hari-hari buat, hari-hari pergi. Dahsyat hari-hari hadas besar ni. Kita kata lain macam ni. Kata apa? Dia hadas besar. Hadas besar buang yang besar lah Ustaz kan. Hadas kecil buang yang kecil. Sudah. Kan? Hadas besar dia ingat buang yang besar, hadas besar. Hadas kecil buang yang kecil. Bukan. Hadas kecil itu perkara yang kita tak ada wuduk lah. Senang, simple. Bahasa simpelnya, tak ada wuduk. Kita tak ada wuduk, itu maksudnya kita sedang berhadas kecil. Kita tak ada wuduk. Bila kita ambil wuduk, kita sedang dalam keadaan berwuduk, maka kita bersih daripada hadas kecil. Nampak? Itu hadas kecil. Kalau hadas besar ni contohnya dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub, minta maaf cakap keluar air mani atau buat hubungan intim suami isteri, kan? Maka dalam keadaan berjunub, hadas besar, kan? Dalam keadaan berjunub, tak boleh semayang, tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran. Nampak? Kan? Jadi hadas besar ni nak hilang dia macam mana? Kena mandi wajib. Nampak? Kena mandi wajib, maka mandi wajib tu hilang hadas besar. Maka kalau ibadah solat yang kita lakukan semayang ni, syarat dia kena mesti kita ni clear daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil pun tak ada, hadas besar pun tak ada. Itu syarat kita punya solat. Okey, baik. Jadi kita cerita pertama sekali hadas kecil. Yang hadas kecil itu wuduk lah. Hadas kecil itu boleh terangkat dengan cara berwuduk. Bila kita ambil wuduk, dengan pulanglah, ada orang kata ambil wuduk, ada orang kata angkat wuduk. Mana satu Ustaz? Angkat air semayang ke? Ambil air semayang? Ikutlah, nak ambil ke nak angkat ke? Kan terpulang. Kalau bahasa Arab dia panggil yatawadda', berwuduk. Kan? Jadi berwuduk. Jadi wuduk ni pertama sekali air lah, kena pastikan air tu bersih. Air yang suci. Jadi kita tak ada isu lah. Tempat kita alhamdulillah dah ada paip. Kan? Kalau zaman dulu tu guna telaga, ada banyaklah perbahasan dia, kena pastikan air tu macam-macam lah. Kan? Kita sekarang alhamdulillah dah mudah, kat rumah pun guna air paip, dekat masjid pun nak guna air paip. Cuma ada juga isu dia, orang dekat rumah dia kata, Ustaz saya kat rumah ada kolah kecil. Kan? Ada bawah paip tu, saya tak ada besin ataupun kolah kecil lah, dia kata. Saya ambil wuduk daripada situ. Allah Sayyidina Muhammad, boleh ke Ustaz? Dia kata. Saya kata boleh, tapi ada cara dia lah. Pertama sekali, kalau kita punya kolah kecil tu, cebok air daripada cebok air daripada kolah kecil tu, siram basuh jirus kat luar. Jangan kolah tu besin kecil kat rumah kita, besin kecil tapi kita buat macam kolah masjid. Ambil basuh muka, air masuk balik dalam tu. Kita basuh tangan, air masuk balik dalam tu. Basuh ni, air masuk ni tu. Tak boleh. Waktu kolah kecil. Kan? Jadi ukuran dia tu tak cukup dengan air tu. Jadi kalau nak ambil daripada besin ke baldi ke apa ke, kalau kolah masjid ni dia besar. Kan? Air dia panggil qullatan. Kan? Lebih daripada ukuran dia lah. Kan? Jadi Allah Sayyidina Muhammad, jadi pertama sekali air itu kena suci dan bersih. Baik. Kemudian wuduk ini Allah Sayyidina Muhammad diambil daripada hadis Nabi SAW dan daripada Al-Quran. Kan? Jadi perintah untuk mengambil wuduk itu datang daripada Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu, wa arjulakum, dan basuh kaki kamu, ilal ka'bain, kepada buku lali. Jadi perintah mengambil wuduk itu datang daripada Al-Quran. Praktikal cara dia, tengok cara Nabi SAW praktik. Jadi kita
ikut cara Nabi. Nabi tunjuk cara nak praktikal wuduk tu bagaimana. Nabi ambil wuduk, sahabat tengok. Begitu. Kan, Nabi ambil wuduk, sahabat tengok. Sahabat pula dia ambil wuduk, tabi'in tengok. Generasi selepas dia tengok. Tabi'in ambil wuduk, tabi'in tengok. Jadi berturut-turut sampai sekarang. Guru kita, kan, tuan-tuan guru kita, dia ambil wuduk, dia tunjuk sanad dia depan anak murid. Sebab dia kata, inilah wuduk yang saya tengok guru saya buat. Guru dia kata, ini saya tengok guru saya buat. Guru buat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Jadi rukun wuduk ni ada 6. Wuduk ni dia ada rukun, ada sunat. Ada benda yang wajib dan ada yang sunat kita buat. Yang rukun yang wajib kita buat itu ada 6 perkara. 6 perkara, 6 rukun wuduk ini. Allah Sayyidina Muhammad, orang kita kata senang nak ingat, 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Apa benda rukun wuduk ni? Pertama sekali niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sehingga ke siku, melebihi siku, bukan sehingga, kan, termasuk siku, kan, ada beza tu, kan, basuh tangan termasuk siku. Kemudian yang keempat, sapu kepala, bukan basuh kepala. Ada beza, nanti kita cerita apa beza sapu dengan basuh. Sapu kepala, tadi saya kata basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Nampak? Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala disapu, kaki dibasuh. Apa beza basuh dengan sapu, kita akan cerita. Baik. Jadi basuh kaki. Dan keenam, tertib, ngikut giliran. Jadi orang kata rukun wuduk ni 6. 4 basah, 2 kering. Yang kering ni niat dengan tertib, dia tak melibatkan air, kan? Yang 4 ni dia melibatkan air, basuh muka, sapu kepala, tangan, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, kan? Jadi itu rukun wuduk. Rukun wuduk maksudnya kalau kita nak cepat nak ambil wuduk, tak ada air, niat, kan, wuduk, sapu, basuh muka, kan, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, selesai. Dah sah wuduk kita. Itu yang wajib, kan? Itu yang wajib. Kalau nak wajib, itu aja sebenarnya. Itu je yang wajib. Kalau nak cepat, dengan basuh muka. Yang basuh muka tu berserta dengan niat basuh muka. Tangan kanan sampai bersama dengan siku. Tangan kiri sama siku. Sapu kepala. Kaki kanan, kaki kiri. Selesai. Dah selesai. Itu je yang wajib. Kita nak cerita wajib. Supaya kita tahu, kan? Itu yang wajib. Okey, baik. Jadi, pertama sekali kita go through kepada satu-satu rukun tadi tu. Yang kita kata tadi. Allah Sayyidina Muhammad, pertama sekali niat. Niat ni mesti kena ada. Niat ini ketika basuh muka. Niat ni ketika basuh muka. Jadi ketika basuh muka, ketika kita sang air tu kena ke muka kita, kita berniat. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Dia boleh. Saja aku mengangkat hadas kecil pun boleh. Saja aku mengangkat wuduk kerana Allah Ta'ala pun boleh. Saja aku bersuci pun boleh. Saja aku ambil air semayang pun boleh. Yang penting niat, nak niat wuduk ke, nak angkat hadas kecil ke, nak niat ambil air semayang ke, boleh. Kan? Boleh. Dia tujuan niat ni supaya memang kita buat daripada basuh muka tu memang kita, orang kata, willing, kan? Kita memang buat itu untuk wuduk. Bukannya kita bangun pagi, kan, basuh muka, ngantuk, kan, basuh muka, lepas tu alang-alang dah ni, ambil wuduk ni. Dia kata dah nak masuk waktu dah ni. Dah masuk muka tadi, kan. Basuh tangan terus lah. Dia kira wuduk lah. Itu je yang tak boleh. Senang faham. Sebab dia buat itu tadi tu bukan sebab wuduk. Itu je yang tak boleh. Dia tujuan niat ni supaya memang kita buat itu daripada awal. Memang kita buat tu sebab wuduk. Itu je tujuan dia. Bukan kita ngantuk pergi tengah meeting, kan. Tengah meeting ngantuk, kan. Pergi basuh muka. Sekejap lepas basuh muka. Dah basuh muka dah. Baru ambil wuduk tu salang-alang dah nak solat ni. Tadi dah basuh muka, basuh tangan dah buat terus. Tak boleh, itu je tak boleh, kan? Jadi ketika kita basuh muka tu, kata ini wuduk kerana Allah Ta'ala. Ini wuduk je. Ini wuduk kerana Allah Ta'ala. Kerana lillahi ta'ala tu pun sunat. Yang penting wuduk. Saja aku ambil wuduk. Sebut wuduk tu, kan? Air semayang, kan? Jadi itu pun dah sah. Jadi tak perlu sampai was-was
basuh muka sampai 10 kali, sampai 20 kali kan. Jadi penyakit was-was tu bahaya kan, 3 kali je kan. Jadi itu dia, la ilaha illallah. Jadi itu pertama sekali Allah Sayyidina Muhammad, yang wajibnya pertama sekali niat. Niat kena ada. Yang ada orang tak tahu, dia kata saya basuh macam tu je Ustaz, tak ada niat, bahaya kan. Jadi niat. Okey, jadi yang keduanya rukun wuduk ni adalah basuh muka kan. Yang rukun wuduk yang kedua basuh muka. Muka ni kat mana? Muka ni, start muka ni daripada ni, anak rambut ni sampai ke sini, dagu, dan daripada sini anak telinga dipanggil yang kecil ni sampai ke sini, anak telinga ni. Maka kalau kita ambil benang, kita letak daripada sini, tarik sampai ke sini, tarik sampai ke sini, dagu sini, tarik sampai ke sini, tarik sampai ke sini kan. Ni wire boleh kan. Kita sini kan, tarik sampai ke sini. Nampak? Jadi kawasan ni, nampak kawasan ni tak ada rambut ni kan? Tapi itu sebenarnya dah terkeluar daripada kawasan muka. Ini bahagian yang tak wajib dibasuh sebenarnya. Yang wajib basuh bahagian dalam ni. Yang sini yang tak wajib dibasuh, walaupun tak ada rambut kat sini. Tapi ini dah dikira tidak, bukan muka. Kemudian macam ni kan. Bawah ni sebenarnya ni bukan bahagian tak wajib basuh. Bawah ni, tengkuk ni tak wajib basuh ketika basuh ambil uduk, tak wajib. Tapi sunat, memang sunat dibasuh lah, kita akan cerita lah. Kemudian macam ni, kemudian macam ni, sekali lagi daripada sini ujung rambut ni sampai macam ni. Jadi bahagian sini dia tak wajib basuh. Mana tadi? Ni ni tak wajib basuh. Dan apa ni, segala bulu yang tumbuh dalam kawasan muka kita kena basuh kan. Satu benda nak cerita, orang perempuan kan. Orang perempuan, kalau kita ukur had muka tadi tu dari sini kan, terletak sini, perempuan tarik sampai ke sini. Orang perempuan ni dia ada saiban yang ditumbuh daripada kawasan sini. Kalau saiban tu tumbuh dekat kawasan atas ni tak wajib basuh. Tapi kalau saiban tu tumbuh daripada kawasan sini kan, dia wajib basuh walaupun saiban tu panjang sebegini. Sebab dia tumbuh daripada kawasan muka. Macam orang simpan misai. Contohlah misai simpan sampai panjang sejengkal kan. Tak ada. Andai katalah misai sampai panjang sejengkal, wajib kena basuh tu. Kan kalau bulu kening panjang kan, kena basuh. Janggut kena basuh kan. Tapi ada dia punya perincian dia. Janggut ni apa ni, dia kena tengok. Dia isu dia nak kena basuh, kalau janggut sejemput macam ni tak ada masalah lah kan. Tapi kalau orang yang janggut ni berjambang kan, dia kena basuh kat luar saja ke Ustaz, ataupun kena pastikan air masuk sampai ke dalam, lebat ni. Okey, jadi pertama sekali kena tengok janggut tu lebat atau tidak lebat. Lebat saya kata lebat, bukan panjang. Panjang lain, lebat lain. Ada orang janggut panjang tapi tak lebat. Ada orang janggut dia pendek tapi lebat. Panjang dengan lebat tu benda lain. Panjang, panjang. Pendek kan, panjang, pendek. Lebat, maksud dia rapat-rapat. Hitam, tak nampak kulit. Itu lebat. Lawan kepada lebat, jarang. Rambut dia janggut tapi jarang-jarang. Boleh nampak kulit dia. Dia orang Melayu ni, biasa kalau DNA orang Melayu, betul-betul Melayu lah. Biasanya janggut dia jarang-jarang aja. Walaupun panjang, tapi dia jarang-jarang. Boleh nampak kulit dia. Jadi kalau janggut tu jarang sampai boleh nampak kulit dalam, maka kita kena basuh janggut tu sampai pastikan air masuk sampai ke kulit. Tapi kalau janggut tu memang lebat, macam orang Arab, walaupun janggut dia kadang-kadang dia pendek je, janggut dia tak panjang pun, tapi lebat, memang dia tumbuh rapat-rapat sampai tak nampak kulit dia, nampak hitam macam tak nampak kulit dia walaupun janggut dia pendek. Maka kalau janggut dia lebat begitu sampai tak nampak kulit, maka basuh muka tu sekadar luar sahaja, tak wajib sampai pastikan sampai ke dalam kan. Jadi itu dia. Jadi itu basuhan muka. Kita dah tahu had dia daripada sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Okey, baik. Apa ni, itu yang wajib, tapi kita sunat basuhkan lebih kan. Kita akan cerita nanti. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad
muka ni kena pastikan tak ada apa benda yang menghalang air. Contoh macam saya kata tadi, taik mata. Kalau kita bangun pagi, tak kira lah bangun pagi ke bangun bila ke bangun tidur lah. Selalu taik mata ni bila kita bangun tidur, ada taik mata. Ada taik mata, kemudian kita ambil uduk. Basuh begitu saja. Lepas ambil uduk tu, lepas basuh muka tu, taik mata tu ada lagi, tak bergerak. Tak sah uduk tu. Sebab apa? Sebab taik mata tu dia menghalang air daripada sampai ke situ. Nampak? Kalau taik mata tu kita basuh, taik mata tu hilang, okey, selesai. Tapi risau kalau dia basuh begitu, taik mata tak hilang, tak bergerak. Ataupun taik mata ni, ada jenis taik mata yang dia bukan melekat dekat celah tengah-tengah ni. Dia dekat, sampai dekat bulu mata. Kan? Dia melekat ke bulu mata. Kena bersihkan. Kan? Tak boleh basuh je muka tapi taik mata melekat apa semua. Lepas dah pun basuh muka pun taik mata masih lagi melekat lagi, tak bergerak. Tak sah wuduknya. Simple aja, taik mata je. Nampak bahaya. Sebab tu orang selalu fake ibadat ni ala ibadat. Habis-habis cerita pasal wuduk. Mandi wajib, semayang, kan? Tak habis-habis itu duk ulang-ulang. Jaya tuan-tuan. Itu banyak orang pandang remeh. Kan? Nampak? Jadi tak sah wuduknya kalau ada taik mata ni. Kemudian mesti tak ada atas muka benda yang mengubah sifat air. Air itu asalnya air suci. Kita basuh muka kita ni kita tempek macam-macam. Kan? Orang perempuan lah selalunya. Orang lelaki pun ada juga. Kan? Orang lelaki pun sekarang ni orang dah macam-macam sapu kat muka dah. Kan? Jadi air itu asalnya air suci. Bila kita basuh sapu kat muka, air tu kena kita punya barang atas muka kita sampai air tu jadi wangi. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun air tu asalnya tak ada bau. Sapu kat muka, air yang menitik tu bau wangi. Tak boleh. Dah berubah dia punya bau dia. Dan berubah warna dia. Yang kedua, warna. Air tu asalnya jernih. Kita sapu muka bertukar jadi warna merah. Air tu contoh. Bertukar jadi warna kuning. Air tu bertukar warna dia. Dah tak kira tak sah. Kan? Ataupun rasa dia. Air tu asalnya air mutlak. Air kosong. Tak ada rasa apa-apa. Air mutlak, air kosong. Tapi bila kita basuh, air tu boleh rasa lain macam lah. Rasa lotion lah. Rasa macam payau lah. Sebab kena chemical atas muka kita. Tak sah. Wuduk. Nampak? Sebab tu ada, minta maaf cakap, bukan kat sini lah, tempat lain lah. Kan ada perempuan yang sanggup tak semayang sebab nak jaga make up. Kan? Dia kata tak apa, kita qada aja nanti malam, kita qada aja. Kan? Sanggup tak semayang sebab jaga make up. La ilaha illallah. Kan? Jadi itu dia. Jadi sebab apa? Sebab make up ni dia kena bersihkan. Kalau make up ni kita kena bersihkan supaya air wuduk tu, air tu dia tidak bertukar atas muka kita sebagaimana air tu mutlak. Dia tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna. Sapu ke atas muka kita macam tu juga. Air tu dia tak berubah, dia punya bau, rasa, warna dia. Nampak itu. Jadi bahaya. Okey, baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi orang pakai ni. Apa benda nama tau? Orang perempuan yang adalah sapu dekat bulu mata dia bagi lentik tu. Kan? Dia macam liquid. Kalau bulu mata dia pegang, ditarik, kan? Boleh melekat lah. Dia bukan setakat warna, dia ada material dia yang melekat kat situ. Itu pun bahaya. Kan? Dia macam liquid lah. Kalau macam cat, kalau kita ambil uduk ada cat dekat tangan kita, dia menghalang air. Kan? Macam tu juga kalau ada benda tu. Sebab dia bukan sekadar warna saja. Kalau inai kan, inai dia warna sahaja. Dia bukan material tu melekat. Tapi kalau liquid ataupun cat, dia memang material tu melekat. Kita boleh kikis dia. Boleh kikis. Kalau benda boleh kikis tu, maksud dia material dia melekat. Maka kalau perempuan pakai tu kan, dia cuba tarik kan. Kalau pump tu kan, ada benda memang nampak gaya macam ada material dia. Tak boleh. Kan? Nampak itu dia. Jadi itu basuh muka. Kan? Basuh muka. Jadi niat tadi ketika kita basuh muka. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Okey, baik. Ini kita cerita go through yang wajib dulu. Kan? Yang sunat-sunat nanti kita akan cerita kemudian nanti. Okey, kemudian rukun wuduk yang seterusnya, yang ketiga adalah basuh kedua tangan sampai ke siku. Kan? Bukan sampai, bersama siku.
Kalau bahasa Arab tu dia kata ghusrul yadain ma'al mirfaqain, bukannya ilal mirfaqain. Basuh kedua tangan bersama siku, bukan sehingga siku. Sebab kalau kita kata basuh sehingga siku, ada orang ingat dia basuh sini sampai siku, stop. Siku dia tak basuh. Jadi sebab itu kalau bahasa Arab bukan dia kata ilal mirfaqain, ma'al mirfaqain. Basuh kedua tangan bersama siku. Siku ni wajib kena basuh. Kan? Bukannya basuh sampai siku ngam-ngam, tak, wajib kena lebih daripada siku. Maksudnya kita kena basuh memang mesti wajib kena lebih supaya siku tu pun dibasuh sekali. Bukannya basuh air sehingga siku tu tak termasuk, tidak. Kena basuh air sampai siku ni semua. Jadi kena basuh lebih daripada siku lah. Kan? Kena basuh, wajib kena basuh lebih daripada siku supaya siku ni pun termasuk. Kan? Jadi dan basuh tangan sampai ke siku ni, Allah Sayyidina Muhammad mesti kena sampai di celah kuku. Dan kalau kuku panjang, kan, kalau kuku panjang mesti kena bawah kuku tu bersih lah. Kan, kalau kuku tu hitam, macam-macam benda melekat di bawah kuku kan. Satu kebersihan pun kan, hygiene tu memang out dah. Kan, kalau dia serve makanan ke apa tu semua, itu memang out dah tu kan. Serve makanan dengan keadaan kuku kotor pun semua tu, hygiene tu tak ada dah. Satu lagi dia wuduk tu memang tak sah. Sebab tu Islam ni ambil kebersihan. Islam ni dengan hygiene, kebersihan kan. Jadi bersih kuku ni. Sebab tu kuku kita ni bagusnya sentiasa dalam keadaan pendek, jadi tak ada benda kotor melekat bawah dia kan. Jadi kalau tak macam-macam kuman kotor, kalau hitam aja kita ambil wuduk, bawah tu kuku ni kotor, tak sah. Okey, baik. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad tak boleh ada pewarna kuku lah kan. Kalau perempuan pakai pewarna kuku itu, dia memang dia letak macam cat dia beku atas tu, dia menghalang. Tapi kalau inai tak apa. Kalau inai tu dia sekadar warna, color aja. Dia bukannya melekat material, dia warna saja, tak apa kan. Macam dakwat pen tak apa, dia sekadar warna aja. Tapi kalau liquid, dia ada material, dia melekat atas tu, tanda dia kita boleh kikis dia keluar kan. Itu tanda ada material kan. Baik. Jadi basuh kedua tangan bersama siku kan. Okey, itu rukun wuduk yang ketiga. Yang keempat, rukun wuduk yang seterusnya, menyapu kepala. Nampak? Sapu sebahagian daripada kepala. Jadi sebab tu kita kata muka basuh, tangan basuh, kepala sapu, kaki basuh. Siapa dia ustaz duk buat undang-undang ni? Imam Syafi'i ke dia duk reka-reka? Bukan. Hukum fiqh ni bukan imam mazhab ni, bukan dia reka-reka ikut suka hati dia, tidak. Kita ambil Quran hadis. Kan orang kata nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Quran hadis? Itu soalan tak betul tu. Yang tanya tu pun tak betul dia punya pendapat dia tu. Kan? Memang fiqh ni ikut Quran hadis. Imam Syafi'i tu dia ikut Quran hadis. Dalil dia ayat Quran kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum. Saya nak cerita pun susah juga sebab ni lughah, ilmu bahasa Arab. Dengan dia ada mansub dengan majrur, dengan maf'ulun bih, ada huruful jar. Saya nak cerita pun susah jugalah, ini ilmu bahasa Arab. Walhasilnya Allah kata faghsilu wujuhakum, wujuha baris atas. Maksud dia wajah muka kena basuh. Wa aydiyakum, ya tu baris atas. Satu baris je. Bahasa Arab ni jangan main-main. Aidia, satu baris tu je. Satu baris tu menunjukkan muka, tangan tu kena basuh. Kan? Wamsahu biru'usikum, si. Satu baris je, baris bawah. Sin tu bagi bawah. Itu menunjukkan kepala tu kena sapu. Bukan kena basuh. Wa arjulakum, lam tu baris atas. La, itu menunjukkan kaki tu kena basuh. Jadi muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala disapu, kaki dibasuh. Apa beza dia ustaz sapu dengan basuh ni? Ni nak cerita. Kan? Kalau kita ambil uduk, kalau muka, macam mana kita basuh muka? Kita tak ada air kan? Kita tak ada air. Kita basuh muka kan? Kita tak ada air. Kalau kita basuh tangan macam mana? Kita tak ada air juga. Kita cedok air daripada kolah ke apa ke, kita basuh tangan kita. Cedok air. Tapi ketika kepala, ada tak kita tadah air bertakung ni, tak atas kepala? Tak ada kan? Kalau kita basuh bawah paip, kita buka paip, contohlah dia tak nak tadah air, buka paip,
dia tadah muka basuh muka. Baru buka paip, dia tadah tangan dia basuh bawah paip. Tapi ada, kalau kaki pun sama, kita buka paip, kita tadah kaki kita bawah paip, kita basuh. Basuh kepala, ada tak tuan-tuan? Buka paip, tadah kepala bawah paip. Kalau ada tu budak-budak sekolah kafar tu, kan, kena marah dengan AJK kan. Dek, jangan main air. Budak kafar kan. Budak-budak kecil sekolah rendah ni itu terbuka kepala. Tapi kita yang orang besar ni tak ada, kita buka paip, kita tadah kepala kita, nampak? Itu beza sapu dengan basuh. Kalau basuh, kita kena ambil air tu, air yang bertakung, bawa ke muka. Dengan air, dia ada air lah. Dengan air, dengan dia bukan sekadar, kalau sapu ni kita tak payah cedok air, tak payah cedok, kita basahkan aja tangan kita basah, kita celuk tangan kita dalam kolah ataupun kita basahkan tangan kita bawah paip, tangan kita yang basah ni kita sapu. Nampak, kita tak bawa air tu tak kan, tak ada kan. Jadi kita sekadar tak wajib guna tangan pun. Kalau kepala ni kena sapu ni, hatta kita basahkan botol ni kan, botol ni kita basahkan bawah paip, so botol ni basah, sapu kat kepala kita, sah. Itu sapu. Dengan sapu ni maksud dia kita sekadar membasahkan sedikit saja. Kalau basuh, maksud dia kena banyak air tu. Banyak macam mana? Banyak sehingga kita kena tadah lah. Kita kena tekan. Tak boleh kita, tangan kita ni kita tadah bawah paip, tangan kita basah kan, tangan basah ni kita sapu kat muka kita, tu tak boleh kan. Ataupun tangan bersama, kita basahkan tangan kiri kita bawah paip, tangan saya basah macam ni, kita sapu kat sini, tak boleh, tak sah, itu sapu kan. Ataupun satu lagi, Allah Sayyidina Muhammad, kalau kita travel, camping kan, ataupun pergi mana-mana sekarang ni, ataupun hospital, kita ambil uduk, orang guna spray kan, dia diisi air dalam botol kan, dia spray, spray yang kita spray pokok tu, diisi air dalam tu, buat spray, mudah ketika travel ke, nak pergi camping ke, ataupun ke hospital ke, sembuh kat muka. Dia sembuh kat muka, cek, muka tu adalah basah-basah sikit, bintik-bintik air, dia dah sembuh, cek sikit, dia tu air basah-basah sikit, melekat-lekat sikit, dia pun sapu. Tak sah itu tak sah kan. Dia spray tu, dia spray kat tangan, cek 2-3 spray, adalah air menitik-nitik, melekat-lekat air sikit dekat tangan ni, lepas tu dia spray, cek, air dah melekat-lekat sikit, dia pun letak botol tepi, dia sapu. Tak sah. Sebab itu dikira sapu, itu bukan basuh. Habis itu Ustaz, tak boleh lah guna spray tu. Boleh. Macam mana cara dia? Spray banyak-banyak biar air tu sampai menitik. Spray, spray banyak kat muka sampai air tu menitik. Tap. Di situ dikira air tu banyak, dikira macam mengalir, kita basuh. Bukan spray sikit-sikit, air tu melekat-lekat sikit, kita pun sapu, gosok, tak boleh. Kan? Dia spray banyak-banyak sampai biar air tu menitik-nitik. Tak adalah kain apa ke bawah kan. Kalau kat hospital apa, spray sampai menitik-nitik, tap. Banyak lah, dia bukan sikit. Kalau tangan pun sama juga. Spray sampai air tu menitik-nitik, tap. Itu dikira basuh. Kan? Kalau kita just spray sikit, basah sikit, kita gosok, tak sah. Ataupun kaki pun sama juga kan. Sebab itu beza. Kalau kepala tak apa. Kalau kepala sikit tu tak apa. Kan? Kepala ni sehelai rambut, setengah helai rambut pun dalam mazhab Syafi'i sah. Dah cukup dah. Kan? Baik. Jadi itu beza antara basuh dengan sapu. Kan? Okey, dah tahu jadi kalau muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala disapu, kaki dibasuh. Nampak? Jadi itu beza antara sapu dengan basuh. Itu diambil daripada ayat Al-Quran tadi. Ayat Quran yang cakap begitu. Kita ikut Quran hadis. Kan? Jadi orang kata fiqah ni ikut Quran hadis lah. Kan? Bukan dibuat suka hati je, karang-karang ke, tidak. Memang ada dalilnya. Setiap ni ada ayat Quran dia, ada hadisnya. Kan? Tapi nak dimudahkan, nak diringkaskan, tak adalah dibahaskan kalau kita nak cerita satu-satu, sebab setiap satu dalil tu pun ada perbahasan dia panjang lagi kan. Kalau tidak, susah kan, perbahasan tu tidak dibuat ke secara awam begitu kan. Tapi kalau di pusat-pusat pengajian madrasah ke, ataupun pusat-pusat pengajian agama yang betul dia mengajar secara detail, ada sebutlah setiap satu ni apa dalil dia, hadis dia apa, ayat Quran dia apa,
perbahasan dia bagaimana. Ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Sebab ayat Quran, sepotong ayat Quran tu dah ada banyak pendapat dia juga. Ada ulama tafsir kata begini, ada yang tafsir kata begini. Ayat Quran yang sama, tapi tafsiran ada yang kata begini, ada yang kata begini, dan semua ada cara dia. Banyak, panjang ceritanya kan. Baik. Jadi kemudian itu sapu kepala kan. Dia tak kata rambut sebab apa? Kadang-kadang tak ada rambut. Kalau orang tak ada rambut, tak wajib ke? Wajib juga. Dekat kawasan tu, walaupun rambut tak ada, dia kata saya bukan botak Ustaz. Ustaz jangan cakap saya botak. Cuma dahi saya luas Ustaz. Dia kata dahi saya sampai ke belakang. Tak apalah. Kan? Sapu dekat kawasan tu. Kan? Sapu. Allah SWT Muhammad. Walaupun bukannya sehelai rambut, kalau mazhab Syafi'i ni, sebahagian rambut, separuh helai pun dah cukup dah. Sikit macam cukup dah. Kan? Separuh helai pun dah cukup. Allah SWT Muhammad. Syaratnya rambut tu mesti dekat kawasan kepala. Kalau orang rambut panjang sampai dekat bahu rambut dia. Dia nak basuh, dah basuh muka, ketika ambil uduk tu, dia calit rambut yang dekat kawasan bahu ni je. Sengit, tak boleh. Kan? Ataupun rambut dia sampai ke pinggang ke, kan? Dia calit kan rambut dia dekat yang dah terkeluar daripada itu tak boleh. Tapi rambut tu mesti dekat kawasan kepala. Kalau rambut dia panjang tapi dia calit dekat kawasan kepala, faham? Mana-mana bahagian pun, depan ke sini ke, dia tak sebenarnya depan aja. Kita ingat kena sapu depan aja kan. Sapu sini boleh, rambut sini. Asalkan dekat kawasan kepala. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Atas boleh. Asalkan rambut tu dekat kawasan kepala kita, tak wajib kena depan aja. Orang ingat kena basuh depan aja kan. Tak semestinya. Sini boleh. Yang penting jangan kawasan muka lah. Jangan saya ukur tadi. Kalau tali tu letak sampai ke sini, yang dah bawah ni, sideburn ni, yang dah ke bawah ni, ini kawasan muka, dia bukan kepala kan. Nampak? Itu dia. Jadi sapu kepala. Yang seterusnya apa ni, Allah Sayyidina Muhammad, rukun wuduk yang seterusnya, yang kelima, basuh dua kaki bersama buku lali. Ini pun sama juga. Dia tak kata sehingga buku lali. Kalau kita kata sehingga buku lali tu tulang yang timbul tu. Ada orang tak tahu apa benda pula Ustaz buku lali tu. Tulang yang timbul. Takkan saya nak agak kaki kot tunjuk atas ni kan. Ni tuan-tuan, tengoklah kaki sendiri. Kan ada buku lali yang tulang timbul dekat luar dengan dekat dalam kan. Itu buku lali. Kan? Jadi dia basuh kedua kaki bersama buku lali. Dia tak kata sehingga buku lali. Sebab kalau kata sehingga buku lali, ada orang ingat buku lali tu tak payah basuh. Dia basuh separuh je. Tak. Walhal buku lali tu, keseluruhan buku lali tu mesti dibasuh. Maksud dia wajib kita kena lebihkan. Mesti kena lebihkan daripada apa ni buku lali tu. Jadi kaki ni pun sama juga. Kaki ni kuku. Kuku kaki lagi lah. Kan paling mudah masuk kotoran berbanding tangan kita tak adalah kotor. Kalau kuku kaki panjang macam-macam masuk tu, tanah, pasir masuk, semua masuk kan. Jadi bahaya. Sebab tu pastikan kuku sentiasa pendek. Ataupun kalau kuku tu tak kotor pun tapi panjang, mesti air sampai bawah dia. Kuku tu kan rapat dengan isi. Kan? Kuku pun rapat dengan isi. Kuku dibuat macam-macam jenis. Ada orang kuku dia kalau dia panjang, dia gitu dia terkeluar. Ada orang kuku dia kalau dia panjang, dia melekat ke isi. Kan? Nampak? Air tu kena sampai dekat bawah kuku tu. Walaupun tak ada kotoran, kuku saya panjang tapi tak ada kotoran, bersih, tak apalah. Jiruh macam tu je. Tadah paip, jiruh macam tu. Confirm air tak masuk celah kuku. Confirm air tak masuk celah kuku. Ataupun jari rapat. Ada orang jenis jari jarang, jarak-jarak kan. Macam saya jari jarak, alhamdulillah lah. Kan? Tapi ada family saya juga yang jenis kaki dia rapat, jari dia rapat. Kan? Kalau buka air, tadah je bawah tu. Confirm air tak sampai celah jari tu. Tak sah. Nampak? Tak sah tu. Ataupun kalau kita buka air, kita tadah aja kaki kita bawah tu. Ataupun kita siram air, ambil gayung kita siram je daripada atas. So daripada atas saja. Bawah tumit ni. Bayangkan ni kaki lah kan. Bayangkan ni kaki. Bawah tumit ni kita siram atas je. So buka paip kan. Kita tadah macam ni kan. Tadah macam ni. Bawah tumit ni, yang bahagian ni, kawasan ni selalunya tak kena air. Sebab itu Nabi SAW pernah semayang. Dah siap nak semayang dah ni. Nabi tengok para sahabat pun dah siap ambil wuduk dah. Tapi Nabi tengok kawasan kaki lain basah, tapi belakang tumit tu kering.
Nabi tengok ada para sahabat-sahabat ni belakang kaki dia kering. Nabi kata apa? Celakalah itu tumit daripada api neraka, akan disentuh oleh api neraka. Nabi marah pada sahabat. Nabi marah bukan marah main-main. Bukan sikit punya marah lah. Itu serius lah tu. Sampai Nabi kata, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Nampak? Sebab apa? Sebab memang ramai orang terlepas pandang. Kalau buka paip, tadah je bawah ni. Ataupun dia ambil air, jirus depan aja. Dia tak gosok belakang ni. Belakang tumit ni biasa. Kawasan dia tak kena air. Bahaya. Tak sah mayang. Ataupun tumit ada pecah. Kan? Tumit kalau pecah-pecah kena campur, kena air sampai celah tu. Kan? Jadi jari tu, kalau jari kaki tu rapat, kena selat. Kan? Supaya air sampai dekat celah tu. Nampak? Jadi itu dia. Jangan sampai benda tu kita pandang remeh, sampai tak sah kita punya wuduk kita. Baik. Dan seterusnya yang terakhir, rukun wuduk yang terakhir tertib, ngikut giliran. Basuh muka, lepas muka tangan, lepas tangan kepala, lepas kepala kaki. Itu je maksud dia. Tak boleh dia basuh kaki dulu ataupun tangan dulu baru muka ke tunggal terbalik, tak boleh lah, mesti ikut urutan tu. Tapi kalau kanan kiri tak apa. Kalau kita nak basuh tangan, lepas basuh muka, tangan ni nak basuh kanan dulu ke kiri dulu, boleh, tak ada masalah. Kalau nak basuh kiri dulu baru kanan pun boleh. Cuma itu nanti kita akan datang nanti beri bagian sunat kanan dulu. Kalau kaki pun sama juga. Kalau basuh kaki kiri dulu baru kanan boleh, sah. Cuma sunat kanan dulu. Nak nampak dia kanan kiri tak ada isu. Nak start mana dulu boleh. Tapi yang penting muka, lepas muka tangan. Lepas tangan kepala. Lepas kepala kaki. Itu. Itu nama dia tertib. Tertib tu maksud dia mengikut urutan. Jadi wuduk yang wajib je itu aja. Muka, niat, muka, tangan, kepala, kaki, cukup. Kalau kita nak cepat kan, ambil yang wajib je, sah, wuduk sah. Kalau urgent kita nak cepat ke apa ke kan, nampak. Tapi yang sunatnya, yang sempurnanya macam mana, nanti kita akan cerita insyaAllah dalam kelas yang akan datang. Nak buka sesi soalan pun susah sangat, ramai kan. Jadi kalau bagi personal lah, kalau jumpa saya personal boleh saya jawab soalan tuan-tuan insyaAllah. Sekadar tu saja untuk malam ni. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas azan lah. Lepas azan kita jawab insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan tuan tadi. Hukum ambil wuduk, buka air paip besar-besar Buka air, nak ambil wuduk kan. Patutnya kecil pula tadi buka air, boom, berderu-deru. Tengok dia buat macam tu dekat rumah ataupun dekat masjid. Kalau dekat rumah, hukumnya makruh, membazir. Kan? Sebab duit tu itu air kita bayar sendiri kan, tapi hukumnya makruh. Kalau di masjid buat begitu hukumnya haram, berdosa. Sebab air masjid tu adalah air bersama wakaf. Walaupun dia kata saya start tiap bulan bagi sumbangan bil air semua saya bayar apa semua, tak boleh juga. Itu masjid dia hak bersama wakaf tu kan. Jadi haram hukumnya. Sebab air masjid tu dia dibenarkan untuk kita ambil uduk, disediakan untuk kita ambil uduk. Kan, jadi kalau kita, dia mesti digunakan untuk tujuan dia disediakanlah untuk ambil wuduk. Kan, tak boleh kita bawa kereta, kita basuh kereta, basuh motor apa semua, tak boleh. Kan? Tak boleh. Jadi sebab tu Allah SWT Muhammad kena guna untuk tujuan dia disediakan ada untuk berwuduk, dan berwuduk sekadarnya sahaja. Kan, sekadar keperluan kita buka biasa air sikit, air yang normal kita buka, cukuplah. Jangan buka maksimum. Ada orang dia nak buka air maksimum. Selagi boleh pulas paip tu, dia pulas sampai habis kan. Lepas tu lepas ambil basuh muka, dia gosok lama pula, dia gosok muka tu kan, air tu berjalan kok lama, kok tu belum campur sembang lagi, apa khabar ni, dia tanya mana semua, air terbuka berjalan kan. Berapa banyak air dibazirkan kan. Nampak. Jadi kena guna sekadarnya saja. Baik boleh tuan okey, baik, masih insyaAllah boleh ikut Jadi tak ada apa lagi, insyaAllah kalau ada apa-apa boleh jumpa personal insyaAllah, saya jawab insyaAllah. Jadi sekian sekadar saja. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.